Oke, seterusnya kita tengok kepada contoh, lokasi, dan kegunaan sumber yang tidak boleh diperbaharui yang merujuk kepada sumber mineral, yaitu petroleum, gas asli, emas, dan juga arang batu. Oke, petroleum, lokasi dia di kawasan luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu, di luar pesisir pantai Sabah, dan juga luar pesisir pantai Sarawak. Dan kegunaan sumber petroleum ini adalah untuk menjana tenaga elektrik, untuk bahan api kenderaan, petrol, untuk industri petrokimia. Okey, petrokimia itu dia merujuk kepada sumber daripada petroleum dan juga sebagai bahan bakar. Okey, sumber yang kedua adalah gas asli. Gas asli ini boleh diperoleh di luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu, luar pesisir Sabah dan juga luar pesisir pantai Sarawak. Lokasi dia adalah sama dengan di mana mereka jumpa petroleum. Tetapi fungsi dia, kegunaan dia adalah berbeza. Tengok gas asli, kegunaan dia bahan api domestik, industri petrokimia sama dengan petroleum dan juga bahan api alternatif untuk kenderaan. Okey, diesel. Emas. Emas boleh diperoleh di sekitar Raub dan juga Kuala Lipis, di Pahang, Bau di Sarawak dan di sekitar Rusilah di negeri Terengganu. Dan emas kegunaannya adalah untuk jongkong emas dan juga untuk barangan kemas yang digunakan oleh orang. Dan last sekali adalah arang batu. Arang batu lokasi dia adalah di Silimpopon. Okey, di Maliau, di Sabah, di Bintulu, di Muka, di Merit Pila, di Silante, di Balingian di Sarawak. Dan arang batu fungsi dia adalah untuk menjana tenaga elektrik dan juga untuk melebur besi. Jadi kamu tolong ingat setiap lokasi dan juga kegunaan untuk keempat-empat sumber mineral ini. Okey, sekarang kita pergi slide yang seterusnya berkaitan dengan kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Okey, maksudnya di sini kamu sudah belajar berkaitan dengan sumber yang boleh diperbaharui dan juga sumber yang tidak boleh diperbaharui. Jadi sekarang apa kepentingan kedua-dua sumber ini kepada ekonomi negara, kepada ekonomi di Malaysia? Yang pertama adalah sebagai sumber bahan mentah. Okey, menyediakan bahan mentah dan bahan asas kepada industri hiliran. Okey, apa maksud industri hiliran itu? Dia merujuk kepada industri yang menggunakan bahan mentah sebagai untuk mengembangkan itu sumber. Okey, jadi contoh dia adalah petroleum, pasir, kayu balak dan juga hasil hutan. Jadi ini adalah bahan-bahan mentah, petroleum, pasir, kayu balak dan juga hasil hutan, di mana keempat-empat bahan mentah ini akan diproses menjadi satu benda ataupun satu kegunaan. Contohnya, cikgu bagi contoh di sini hasil hutan. Hasil hutan adalah sumber bahan mentah. Dia diproses ataupun hasil hutan itu akan diproses menjadi industri kraft tangan. Seterusnya, kepentingan yang kedua adalah peluang pekerjaan. Ialah dia membuka peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang ataupun mengikut sektor. Contohnya bidang perkhidmatan, bidang pembuatan, pembinaan, perlombongan dan juga kuari. Contohnya kilang. Kilang memerlukan pekerja. Jadi pekerja itu akan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar. Okey, kilang itu juga memerlukan kerani untuk mengurus gaji ataupun mengurus dia punya pekerja. Jadi itu membuka peluang pekerjaan kepada penduduk. Kepentingan yang ketiga adalah kemajuan infrastruktur. Okey, membangunkan pelbagai infrastruktur untuk memudahkan pengurusan sumber. Maksudnya, apabila sudah ada sumber ataupun sudah ada hasil ataupun sudah ada produk, produk-produk itu akan dihantar ke dalam dan juga luar negara. Jadi, untuk proses penghantaran itu dia memerlukan jalan raya, dia memerlukan pelabuhan, dia memerlukan lapangan terbang dan juga memerlukan landasan kereta api. Jadi, apabila
perkembangan industri itu menyebabkan jalan raya, pelabuhan, lapangan terbang, dan juga landasan kereta api ini akan turut berkembang dengan maju. Maksudnya, keempat-empat infrastruktur ini perlu dimajukan supaya proses pengurusan sumber-sumber itu ataupun produk-produk itu dapat dihantar dengan cepat dan juga dengan selamat dan juga dengan baik. Oke, jadi dia macam memudahkan proses ekonomi negara kita. Oke, contohnya jalan raya yang ada, Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Jerangkau. Pelabuhan kita banyak, Pelabuhan Kemaman, Pelabuhan Bintulu. Oke, pelabuhan ini contoh kita membuat produk perabot, oke, dan kita perlu mendapat permintaan daripada negara Indonesia. Jadi kita perlu menghantar melalui pelabuhan. Oke, lapangan terbang, contoh lapangan terbang Kerteh dan juga banyak lapangan-lapangan terbang lain yang ada di Malaysia. Oke, landasan kereta api dibina lewat kurun ke-19 untuk mengangkut biji timah, contohnya daripada Taiping ke Kuala Sepetang. Oke, selain daripada itu, kepentingan sumber ini juga menjana pendapatan negara. Ialah sebab apabila produk itu sudah ada, dijual kepada orang, jadi dia memberi keuntungan ataupun memberi pendapatan kepada negara kita. Penjanaan pendapatan negara melalui sektor yang melibatkan bahan mentah, contoh petroleum, gas asli dan juga kayu balak. Okey, contoh kayu balak kita banyak mendapat permintaan daripada Amerika Syarikat. Jadi kita jual kepada Amerika Syarikat, duit itu menjadi sumber pendapatan kepada negara. Dan last sekali, kepentingan yang kelima adalah pembukaan kawasan baharu. Okey, apa maksud dia pembukaan kawasan baharu? Membangunkan bandar-bandar baru yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Maksudnya di sini, apabila sesuatu tempat itu sudah berkembang maju, maka mereka perlu membuka satu lagi cawangan yang baru. Jadi cawangan yang baru itu merujuk kepada pembukaan kawasan baharu. Jadi kawasan baharu itu akan dilengkapi dengan banyak kemudahan, sama ada infrastruktur kah, sebab perumahan kah, jalan raya kah, di mana dia boleh memberi keselesaan kepada penduduk yang akan tinggal di kawasan yang baharu tersebut. Okey, contohnya di Kerteh dan Paka di Terengganu, Bintulu dan Miri di Sarawak dan juga di Sandakan Sabah. Okey, jadi untuk hari ini kita sudah habiskan berkaitan dengan bab 6, berkaitan dengan sumber semula jadi yang ada di Malaysia. Jadi apa-apa kita akan bincang dalam grup WhatsApp, dan apa-apa persoalan kamu boleh tanya dalam grup. Okey, bye.